Bab tentang janda. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Ada beberapa makna, kita pilih dulu, iaitu janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya, dan gadis atau anak dara perlu diminta perintahnya untuk mengahwinkannya. Kebenarannya ialah diamnya. Ini ialah lafaz Al-Qa'nabi, lafaz hadis Al-Qa'nabi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Fadl dengan sanad dan makna hadis tadi juga, dengan sanad dan makna hadis tadi juga, jadi di bahagian atasnya Abdullah bin Al-Fadl meriwayatkan daripada Nafi' bin Jubair daripada Ibnu Abbas. Begitulah seterusnya. Baginda bersabda, as-sayyib ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Janda lebih berhak dari walinya terhadap dirinya. Janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Gadis perlu diminta perintahnya. Ayahnya gadis, ayahnya perlu meminta perintahnya. Atau anak dara, ayahnya perlu meminta perintahnya atau kebenarannya. Abu Dawud berkata, perkataan Abuha di dalam hadis ini tidak mahfuz. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wali tidak mempunyai apa-apa hak terhadap janda. Anak yatim perempuan perlu diminta perintah atau kebenarannya, dan diamnya merupakan pengakuannya ataupun kebenarannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Khansa binti Khidam Al-Ansariyah bahawa sesungguhnya ayahnya telah mengahwinkannya ketika beliau janda, dalam keadaan beliau ni janda, tetapi dia tidak suka dengan perkahwinan itu. Dia pun pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu disebutnya apa yang berlaku kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak atau membatalkan nikahnya, perkahwinannya. Itulah satu tajuk. Ada beberapa hadis di bawahnya. Jadi seperti mana biasa kita tahu, Imam Abu Dawud ni dia nak cerita khilaf ulama dan dalil masing-masing. Kadang-kadang dalil tu ada pada hadis yang sama, cuma faham tu berbeza. Orang ni faham gini, orang ni faham gini, hadis sama. Misalnya hadis yang pertama ni, tapi Imam Abu Dawud, kalau kita perhati daripada cara dia buat ni, dia menyebutkan tentang as-sayyib, yakni janda. Ini bab ni tentang janda. Jadi adakah dia berpendapat janda ni kena minta izin, kena dapat kebenaran dia untuk mengahwinkan dia?
Dan anak dara tidak perlu. Anak dara tidak perlu. Mana si ayah ataupun datuk ataupun wali boleh mengahwinkannya tanpa kebenarannya pun. Hak mana ni Imam Abu Daud sendiri ni, pendapat dia ni hak mana? Sebab seperti akan datang, baru ni pun kita sudah bincang dah sebahagiannya. Imam Abu Daud sudah buat dah baru ni tajuk, iaitu babun fil bikr yuzawwijuha abuha wala yasta'miruha. Bab berhubung dengan anak dara yang dikahwinkan oleh ayahnya tanpa meminta perintah daripadanya. Baru ni jawab waridah dia, iaitu Nabi SAW memberi pilihan kepada gadis itu, memberi pilihan kepada gadis yang dikahwin oleh ayah dia tanpa kebenarannya. Nabi bagi pilihan. Hak ni nampak tentang janda. Seseolahnya janda sahaja yang diperlukan kebenaran dia. Adapun gadis tidak. Jadi hak mana sah? Baru ni kita sudah bincang dah sebahagiannya. Di sini perbincangannya panjang lagi. Jadi Imam Abu Daud tu duduk balik mana? Nampaknya dia duduk balik, kalau daripada cara ni kita tengok ni, lebih banyak dia bawa hadis yang menunjukkan anak dara juga seperti janda, tidak boleh dikahwinkan dengan sewenang-wenang. Mana kena kebenaran dia, kena dia suruh dulu, dia suruh, dia benar dulu, dia izin dulu. Kalau tanpa izin, siapa pun tak boleh. Mana tidak ada istilah wali mujbir atau walayah ijbar. Tak ada. Bukan makna ijbar mujbir tu dengan makna paksa, paksa, tekan, pukul. Dah. Maksud wilayah ijbar ini ataupun wali mujbir, dia boleh mengahwinkan tanpa izin. Bukan makna dia paksa, dia dera ke apa, tak boleh lagu tu. Sekadar dia boleh mengahwinkan tanpa izin. Itu yang dikatakan wali mujbir yang diterima dalam mazhab Syafi'i, Malik dan lain-lain itu, iaitu dia boleh mengahwinkan tanpa izin. Itu pun ada beberapa orangnya, ayah dan datuk. Kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab Malik, ayah saja, datuk pun tak boleh. Tu hak lain, kalau hak lain kena minta izin juga. Abang ke, pak saudara ke, siapa ke, kalau nak mengahwinkan dia kena dapat kebenaran. Gadis yang hendak dikahwinkannya itu, dia kena dapat kebenaran. Jadi berkisah dapat izin atau tidak dapat izin ni, kena faham hak tu dulu. Imam Syafi'i dan orang sependapat dengan dia terima wilayah ijbar ataupun konsep wali mujbir. Ni ayah dan datuk, hak ni tak payah minta izin. Tak payah minta izin. Kalau dia kahwin kan jadi sah. Dia mengikut mereka. Tapi satu lagi golongan kata tak, tak boleh. Ayah datuk pun tak boleh juga. Dia kena minta izin juga. Tanpa minta izin tak sah, tak jadi. Akad tu tak jadi. Apatah lagi kalau orang lain, kalau abang kau siapa kau, lagilah tak boleh. Imam Abu Daud nampaknya dia berpendapat tak boleh ni. Sebab daripada bab yang dia buat sebelum pada ni menunjukkan anak dara tak boleh. Dalam bab ni akhir tadi, hadis yang terakhir tadi, janda pun tak boleh. Jadi keadaan serupa. Nabi SAW membatalkan nikah ni ataupun memberi pilihan kepada dia. Tidak kata jadi sebenarnya. Padahal ayah tu, ayah belaka tu, bermakna wilayah ijbar itu tidak diterima, tidak terpakai, berdasarkan dua riwayat ini. Satu dalam bab minggu lepas dan satu lagi hak malam ni. Cumanya
Kalau nak kira hak tu, macam baru ni lah kita sudah bicara, ada yang mempertikaikan hadis tu. Itulah jadi hadis tak saya pakai sebab dia berasa tidak berapa kemah mana. Dia pakai dengan mafhum hadis yang kita nak bicara dia akan datang. Dia pakai hak tu mafhum, bukan mantuk. Baik, kita pergi. Riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, dia mentafsirkan ayyim itu dengan as-sayyib, dengan makna janda. Dia pakai hak tu. Sebab apa? Sebab kita baca saat ni kan, dalam riwayat selepas ni dia kata as-sayyib ahaqqu bi nafsiha min waliyha, dengan maksud janda. Jadi janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Jadi wali dia tak boleh buat tanpa kebenaran dia, tanpa keizinan dia, tak jadi. Walaupun ayah sekalipun, datuk sekalipun, tak boleh. Hak kata wilayah ijbar tadi boleh tu kalau anak tadi yang hendak dikahwinkannya itu bukan janda, tetapi anak dara. Kalau janda tak boleh, dia pegang dengan hak ni lah. Sebab janda lebih berhak terhadap dirinya, yakni untuk mengahwinkan dirinya, daripada orang lain, daripada walinya. Wali hak paling utamanya, hak orang panggil tadi lah, wali mujbir tu, hak tu paling kuat sekali. Hak tu pun tak boleh, apatah lagi wali-wali hak lain. Hak tu pun tak boleh. Jadi dia pakai ayyim tu dengan makna janda. Imam Abu Hanifah dan ramai lagi orang-orang yang sependapat dengannya, seperti akan kita baca dalam syarah nanti. Dia kata ayyim di sini bukan dengan makna janda. Gitu. Ayyim ni orang yang tidak berkahwin, orang yang tidak ada suami. Sama ada dia janda ke, suami dia mati ke, dia cerai ke, ataupun dia anak dara ke, dia lelaki ke, dia perempuan ke, tak kira, boleh berlaku ayyim ni. Ayyim ni satu perkataan yang umum, boleh digunakan untuk semua. Dan dia pakai di sini al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliha, maknanya semua orang ni lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dalam masalah nikah. Lelaki ke, ayah dia tak boleh paksa, siapa pun tak boleh paksa, pilihan sendirilah. Cuma balik bagi pandangan gitu, nak paksa nikah dengan hak ni. Ataupun perempuan ke, anak perempuan tak boleh juga. Jadi hak wali-wali sebenar ni terhadap anak perempuan lah, cucu perempuan tak boleh juga. Sebab ayyim tu umum makna dia. Itu dia pakai begitu. Wal bikru tusta'maru fi nafsiha. Imam Syafi'i pakai bikr itu makna anak dara, gadis lah. Jadi bila dia sebut anak dara, bermakna hak tadi tu janda. Sebab tak ada dah hak lain, dua tu je pembahagiannya. Dalam hubungan perkahwinan ni, kedudukan ni, perempuan tu dia ada dua je, sama ada janda ataupun anak dara. Bila dia sebut di sini anak dara, bermakna ayyim tadi dengan makna janda. Sebab itu lawan dia. Apalagi ada riwayat yang sebutkan as-sayyib, janda. As-sayyib itu janda. Jadi lebih menguatkan al-ayyim di sini dengan makna janda. Walaupun kalau kita terima al-ayyim itu luah makna dia, ada banyak makna dia, tidak semesti hak janda, anak dara boleh juga. Tetapi di sini al-ayyim ni dengan makna janda. Apa sebab? Sebab al-bikru ada sebut selepas sebagai lawan kepada dia. Ataupun nak sebut hak beza. Hak beza. Anak dara kena minta kebenaran untuk mengahwinkannya. Jadi kebenaran dia tu lagu mana? Diam dia. Ini ialah lafaz al-Qa'nabi. Ni lagu ni, lafaz ni al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliha. Ini ialah lafaz al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi tu kat mana? Kalau kita cari, mana pula Qa'nabi, mana pula ni? Ada sebut pun tadi. Itulah benda. Kadang-kadang
pengarang-pengarang kita hadis ni, dia sebut nama sini dia sebut panggilan dia ni, nama nisbah dia, ni dia sebut kunyah dia. Orang tu lah ya. Jadi Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu, dia cuba kita perhati. Haddatsana Ahmad bin Yunus seorang. Yang kedua Abdullah ibn Maslamah. Abdullah ibn Maslamah itulah Al-Qa'nabinya. Tu gelaran dia Al-Qa'nabi. Bukan Al-Qa'nabi ni duduk mana, siapa dia? Abdullah bin Maslamah. Ni lafaz Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, anak murid Imam Malik. Kedua-duanya anak murid Imam Malik. Tapi hak ni lafaz ni hak dia. Bermakna dia nak bayak lafaz Ahmad bin Yunus itu tidak lagu ni, tapi maksud dia sama, makna dia sama. Makna dia sama. Hak ni lafaz, hak lagu ni dengan menggunakan perkataan al-ayyib lagu ni. Ni lafaz yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Maslamah daripada Malik. Sebabnya kalau lafaz orang lain, misalnya kalau kita perhati hak al-thayyib ahaqqu bi nafsiha min waliha, lebih kurang hak tadi lafaz dia, cuma tukar situ je al-thayyib. Itu lafaz orang lain, dia terima lagu tu. Jadi hak mana sebenarnya apabila berlaku lagu ni, hak ni gini, hak ni gini, dua riwayat yang berbeza. Hak mana sebenarnya? Hak Nabi sendiri kata hak sebenarnya. Yang ni riwayat bil lafzinya hak mana? Riwayat bil makna hak mana? Nak menentukan hak tu satu kerja yang rumit, perlu kepada kepakaran. Kalau kita perhati, hak lebih kuat, hak lebih kemah, perawi-perawi yang lebih tinggi kedudukannya, dia meriwayatkan al-ayyib, bukan al-thayyib. Cuma ada perawi yang faham al-ayyib tu dengan makna janda, sebab digandingkan dengan al-bikr di sini, dia riwayat bil makna. Dia kata al-thayyib di situ. Jadi bermakna as-sayyib tu, riwayat as-sayyib itu adalah riwayat bil makna, berdasarkan makna. Makna ni kadang-kadang faham tu tidak berapa tepat. Hak dia sebut tu tidak berapa tepat dengan kehendak hak asal. Kerana hak asal makna dia luas, hak ni makna dia sempit sikit. Ayyib makna perempuan yang tidak ada suami, lelaki kau yang tidak ada isteri, tu ayyib. Janda kau ataupun anak dara kau tak cara, itu ayyib. Tapi kalau as-sayyib, perempuan yang tak ada suami juga, tetapi dia janda, kan khusus tu, khusus dia kena janda baru orang panggil sayyib, tertudah tu. Tapi kalau al-ayyib tidak mesti. Cuma ada orang yang pakai al-ayyib dengan makna as-sayyib dengan pasti gitu. Jadi kita nak tahu hak mana hak asalnya. Itu satu kerja yang rumit. Tapi kalau kita tengok hak lebih kuat, riwayat lebih kuat, iaitu riwayat daripada tokoh seperti Imam Malik dan apa ni lafaz dia. Dia guna al-ayyib. Kita tengok dulu bawah tu, dalam syarah tu, al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliha. Qala Hafiz Ibn Hajar berkata, zahir hadis ini menunjukkan ayyim ialah as-sayyib, janda yang telah berpisah dengan suaminya kerana kematian atau perceraian. Sebab Nabi gandingkannya, sebutkan bersamanya perkataan al-bikr, anak dara, janda anak dara, dua tu tak ada dah bahagian yang ketiga hak lain. Jadi bila dia sebut selepas tu anak dara, bermakna hak dia sebut sebelum pada tu bukan anak dara. Hak bukan anak dara ke apa dia? Janda. Dia kata gitu. Wa hadha huwa al-asl fil ayyib. Inilah makna asal al-ayyib, iaitu janda, kata dia. Sebab Hafiz Ibn Hajar dia orang Syafi'i. Syafi'i, memang dia gitulah. Dia cenderung ke situ. Tapi ada juga digunakan
ayyim ni untuk orang yang tidak ada suami atau isteri semata-mata. Ni Qadhi Iyad menukilkan daripada Ibrahim Al-Harbi, Ismail Al-Qadhi dan lain-lain bahawa perkataan ayyim ini digunakan untuk setiap orang yang tidak ada suami, kecil ke dia tu ataupun besar ke tak kira. Mawardi menukilkan kedua-dua pendapat ini dalam bahasa. Jadi ahli bahasa guna kedua tu, guna kedua. Dalam kamus ni, nama kamus tu sendiri tu kamus. Daripada situlah jadi orang bubuh kamus tu. Ni asal dia kamus. Satu kamus bahasa Arab yang besar, kemudian disyarah oleh Sayyid Murtaza Az-Zabidi, jadi 10 jilid besar, namanya Tajul Arus, syarah kamus. Kamus ni kemudian panggil kamus ni ambil ni, tak apalah. Dia kata al-ayyim kakayis, seperti kayis, mana wazan dia tu, dari segi wazan dia tu. Man la zawjalaha, orang yang tidak bersuami, sama ada dia tu anak dara ataupun janda. Dan orang yang tidak ada isterinya, kalau lelaki tidak ada isteri, sama ada dia pernah berkahwin ke ataupun dia belum berkahwin, itu ayyim orang panggil. Jamaknya ayaim wa ayama. Dalam Quran sebut wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Wa ankihu al-ayama. Ayama tu jamak ayyim. Kahwinkanlah orang-orang yang belum ada bini, belum ada suami di kalangan kamu. Gitu maksudnya. Dan orang-orang yang soleh baik-baik dari kalangan hamba kamu, hamba lelaki dan hamba perempuan, kahwinkan. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau sesak, kalau tak ada piti, nak nikah kan tak ada piti, tak apa, harap Tuhan. Kalau sesak, Tuhan akan mengkayakan mereka. Jadi dia sebut in yakunu. Cuba kalau perhati, kalau mereka, dia tidak kata in yakunna, bermakna ayama di situ tidak khusus untuk perempuan, lelaki pun boleh juga. Lelaki pun boleh juga, bukan untuk perempuan saja. Jadi perkataan nak ceritanya, perkataan ayyim ni makna dia umum, luas. Lepas tu dia sebut ahaqqu bi nafsiha min waliha, mana lebih berhak terhadap dirinya daripada wali. Bermakna paksa lagi janda itu tidak lebih berhak terhadap diri dia, bahkan ada lain, orang lain yang lebih berhak. Siapa dia? Wali. Gitu dia faham gitu. Hak lebih berhak terhadap diri dia dalam urusan nikah kahwin ni janda. Hak sah lagi tidak lebih berhak, ada orang lain yang lebih berhak. Sebab Nabi tidak kata dia juga lebih berhak terhadap diri dia. Cumanya adanya Nabi suruh tanya dia, biar dia benar dulu, tu je. Tapi dari segi hak, bukan ada orang lain yang lebih berhak. Sebab Nabi sebut janda tu hak tu, hak lebih berhak terhadap diri dia sendiri tu. Tapi bila sebut apa ni, gadis ataupun anak dara, Nabi tak sebut gitu, lebih berhak terhadap diri dia, tak sebut gitu. Bermakna mafhum dia tu orang panggil mafhum. Mafhum mukhalif orang panggil. Mafhum ni banyak, mafhum muwafiq, mafhum mukhalif. Hak ni pengajian dalam usul fiqh. Adalah usul fiqh. Bila kata hak ni lebih berhak, hak salah gitu sebagai lawan dia, sebagai gandengan, ada tidak lebih berhak. Jadi siapa yang lebih berhak terhadap diri dia? Orang lain lah, wali lah. Dia pakai gitu, dia pakai mafhum. Itu orang panggil pakai mafhum. Lepas tu mafhum ni ada macam-macam pula, banyak lah bagi.
mafhum aulawi dan sebagainya. Sebab kita kata dalam Quran ada sebut la taqul lahuma uff, jangan kata uff kepada kedua ibu bapa. Sebut uff, jangan kata gitu. Jangan kata gitu kepada dua ibu bapa. Tu hak sebut Tuhan sebut memang betul kata uff gitu. Hak tu orang panggil mantuk. Hak mafhumnya mafhum daripada disebut uff. Dia nak katanya jadi saja hak tak boleh, gol lain tak apa. Sepak boleh, tapa boleh. Tidak, mafhum dia mafhum aulawi dia. Maknanya kalau tak boleh, kalau tanpa kau sepak lebih-lebih lagi tak boleh. Kan mafhum boleh pakai, tidak semesti dia nak ayat belaka. Kadang-kadang dengan cara tak ayat gitu lebih dalam lagi, lebih itu lagi maksud dia tu. Dia ayat hak setara tu pun tak boleh dah. Bermakna tak hak lebih besar lagi. Boleh pula tak kira lagu tu. Tapi itu mafhum aulawi. Ada satu lagi mafhum mukhalif. Mafhum mukhalif. Mafhum mukhalif ni lawan dia. Jadi kalau kita kata dia tak pakai pia, dia tak pakai pia, dia mari masjid tak pakai pia. Bila tak pakai pia, apakah boleh kita kata tak pakai pia tu dengan maksud tak pakai nombor satu, pala kosong gitu? Dia kata tak pakai pia. Jadi mafhum mukhalif dia nya mana tak pala kosong gitu. Bolehkah kita buat kesimpulan itu? Tak boleh lagi. Boleh jadi dia pakai sokok. Kadang-kadang dia ada banyak lagi makna. Kita tak boleh buat putus lah. Kalau gini lawan dia. Tak boleh. Sebab tu nak faham benda-benda gini dia bukan setakat usul fiqh saja, dia ada kaitan dengan mantik, dengan gapo semua. Misalnya kita kata dia tidak duduk, dia berdiri. Mesti kau gitu lah. Kalau orang tidak duduk ni berdiri lah. Mesti? Tak mesti. Dia baring. Baring boleh juga tidak duduk, tidak berdiri. Jadi benda-benda gitulah yang kena perhati. Jadi di sini Imam Syafi'i pakar. Cuba kita perhati dalam kitab ni, muka surat 100 ni. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini. Jadi dalil dia cukup mana? Cara dia bahagikan perempuan ini kepada dua bahagian. Memang orang perempuan ini terbahagi kepada dua. Dalam Quran pun sebut sayyibatin wa abkar, janda dan gadis. Dia sebut dua, sayyiban wa abkar. Nabi SAW mengkhususkan janda ni dengan kata dia lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan kedua-duanya ada ni, janda dan anak dara ataupun gadis ni, dalam kepala Nabi ketika dia kata kita ada tu, ada hak lagi tu. Dia ingat bapa dia tidak kata hak lagi tu pun lebih berhak juga terhadap dia. Dia tidak kata gini, misalnya janda dan gadis kedua-duanya lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Apa dia tak kata gitu? Dia boleh kan nak kata gitu? Kira-kira ni maksud dia ni, dia boleh kan nak kata gitu? Ataupun janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Gadis begitu juga, kurang-kurangnya. Kalau dia nak royak memang lebih berhak. Tapi dia tidak kata gitu. Ni cara Imam Syafi'i faham. Dia tidak kata gitu. Jadi kalaulah maksudnya gadis tu pun lebih berhak juga terhadap dirinya daripada wali dia, apa sebab Nabi sebut janda sahaja begitu? Kau kata lebih berhak. Apa sebab? Memang dia beza hukumnya. Itu pendapat dia. Lepas tu tak apa gitu. Jawapan dia bagi pihak satu lagi tak setuju tu, dia kata tak. Ini Imam Syafi'i faham ni berdasarkan mafhum hadis. Dia guna kaedah mafhum.
Mafhum tu ada kalanya memang kalau gini mesti lagilah tak boleh seperti tadi. Tapi kalau kata orang tu tak ada dalam masjid, jadi apakah kita boleh kata bila dia tidak duduk dalam masjid dia mesti duduk di rumah? Tak mesti. Kalau kita kata dia tu tidak hidup, baru mati, betul tak? Tidak mati, hidup, dua tu je. No. Perasa hidup juga. Tak boleh kita kata tak lagi antara dua tu. Tapi kalau hak perasa boleh, ni dia adalah kaedah dia nya. Dia ada kaedah dia. Hak perasa boleh. Kalau tidak duduk dalam masjid, kita tak boleh payah duduk di rumah lalu. Jadi dia duduk di pejabat dia, duduk kedah, duduk merkek, boleh tahan nak duduk. Mana-mana banyak lagi tempat duduk. Dia kata mafhum laisa bihujjah indana. Mafhum tidak boleh dijadikan hujjah bagi kita, ia tidak hujjah. Walau sullima, kalau kita nak terima, kalau katakan kita terimalah, tak apa, mafhum kita terima, maka satu lagi kaedah, dia kena lakuh lagi kaedah. Apa dia? Fala yu'aridul mafhum al-mantuq. Mafhum dia tak boleh lawan dengan mantuk. Tak boleh lawan. Dia tidak boleh mengatasi mantuk. Tadi kita ada mantuk tu. Mantuk tu hak disebut. Jadi hak disebut oleh Nabi ke apa tu? Al-ayyim. Ayyim tu makna dia luar, bukan janda saja. Anak dara hak tak menikah lagi, ayyim juga. Dan bila makna dia umum, kita tak boleh nak khususkan dengan mafhum tadi untuk janda saja. Tak boleh lagu tu. Sebab apa? Sebab mantuk tu luas makna dia. Kita nak bataskan dengan janda saja, tak boleh. Sebab mafhum kuasa dia tidak sekuat hak Tuhan ataupun Nabi sebut sendiri. Tak boleh lawan hak tu. Dan bukan Nabi sebut al-ayyim, macam mana kita nak hakkan bataskan makna dia tu? Sebab ginilah, sebab takwa. Kita terjemah takutlah kepada Allah. Takut. Jadi takut ni, kalau bahasa kita takut ni, Allah kena lari. Allah kena lari, itu takut. Takwa makna dia lebih luas lagi daripada takut. Takut tu salah satu. Bukan terjemah ni ataupun makna yang betul ni, iaitu orang panggil saling tak tumpah. Apa betul? Betul baru betul-betul sama. Ni tidak sama. Saling tak tumpah ni lagu mana? Agaknya lah kita kata. Ni gelah. Ni gelah. Sama besar. Kita berbual dalam ni sama. Dia tak tumpah, tak kurang. Berbual dalam ni sama. Lagi baru sama. Ni kalau kita nak guna gelah kecil, sebelum dia gelah besar, bumbu lipah. Lipah mana? Lari dalam maksud dia. Ataupun gelah ni besar, ni kecil, cawan bumbu, tak penuh, tak sama. Tak boleh, tak sama. Sebab tu tidak tepat kalau kata takwa itu mana takut. Hak senang takwa, bertakwalah kepada Allah. Ada gitu. Hak senang. Baru masuk lakon, mana takwa tu? Takwa dengan makna sayang kepada Allah, takwa dengan makna mengharap kepada Allah, takwa dengan makna taat kepada Allah. Masuklah takwa dengan makna takut kepada Allah. Yalah juga tidak menafikan tu. Serupa juga ayyim ni, banyak makna dia. Apa kita hadkan sebab apa? Dengan mafhum saja kita hadkan dengan mafhum. Sesoalnya kita kata bila tidak duduk masjid mesti dia duduk rumah. Apa mesti gitu? Apa mesti? Tak ada orang tempat lain yang boleh duduknya. Kalau tidak putih, hitam. Apa mesti? Boleh jadi merah, boleh jadi hijau, kuning, boleh macam-macam. Apa yang kata kalau tidak putih, hitam selalu. Kalau tidak hitam, putih. Apa yang kata lagu tu? Hak tu dia panggil, kalau belajar dalam ilmu mantik, apa dia panggil takabul. Takabul gapo? Takabul naqidain ke, takabul diddain ke, takabul gapo? Tu dulu dia kena selesai situ dulu. Jadi baik. Tak boleh lawan. Mafhum tak boleh mengatasi mantuk. Itu mengikut kaedah usul fiqh. Gapo dia? Wa huwa qauluhu. Satunya al-ayyim tadi. Dalam hadis sebut gitu. Lepas tu ayyim tu makna luas. Kita nak hakkan makna dia. Tak boleh lawan dengan mantuk tu, mafhum tu
berlawan dengan mata, tak boleh. So, yang keduanya, wal bikru tusta'maru fi nafsiha. Gadis perlu diminta kebenarannya untuk mengahwinkannya. Apa makna? Kalaulah ada orang lain lebih berhak daripada dia, apa makna Nabi raya kena minta kebenaran dia, kena minta kereta dia? Apa makna? Ini menunjukkan dia lebih berhak. Kalau orang lain berhak, tak payah tanya, tak payah minta kebenaran. Di sini menunjukkan dia lebih berhak terhadap dirinya. Hak ni, hak zahir hadis, hak mantuk. Jadi kita nak kata tak, anak dara tidak lebih berhak. Sebab apa? Sebab Nabi sebut al-ayyim ataupun as-sayyib ahaqqu bi nafsiha. Hak lebih berhaknya janda. Lawan janda anak dara. Jadi anak dara tidak lebih berhak. Kalau tidak lebih berhak, apa disuruh tanya? Apa disuruh tanya? Disuruh tanya. Itu hak mantuknya, hak disebut oleh Nabi. Bermakna dia ada kuasa. Dia ada kuasa, dia lebih berhak daripada orang lain. Sebab kata wajib tanya, wajib minta kebenaran ataupun perintah daripada dia, sebagaimana yang ditunjuki oleh lafaz hadis itu. Ia bercanggah dengan ijbar tu, dengan paksaan tu, bercanggah. Kalau dia tak izin, paksa, apa makna? Tak boleh paksa, orang tak benar. Sedangkan waktu tu tak bertanya pun tak apa. Lagu mana? Sedangkan di sini suruh tanya. Bahkan dia guna perkataan, bukan suruh tanya saja kalau nak kira lafaz dia, daripada amar. Amar tu mana perintah, suruh, minta perintah daripada dia. Kita minta perintah daripada apa? Daripada orang atas, bukan daripada orang bawah. Bermakna gadis itu seperti dengan janda juga, lebih berhak terhadap dirinya. Sebab apa yang Nabi tak kata sekali gitu, sebab andaian yang kita buat tadi. Kita tengok dulu. Jadi kesimpulannya kata dia, sabitnya lebih berhak tu kepada janda, hak tu secara mutlak disebut, secara mutlak. Lepas tu Nabi SAW menyabitkan lebih berhak tadi kepada anak dara apabila dia kata kena tanya dia dulu, kena minta perintah dia dulu. Itulah hak lebih berhak. Sebab kita kata saat ni, kalau dia tidak lebih berhak, tanya apa dia? Tanya-tanya ni orang lebih lagi. Tanya, minta kebenaran, bukan minta kebenaran dengan orang bawah, dengan orang atas lah. Daripada situ dia faham. Jadi hadis ni kata dia menunjukkan janda lebih berhak terhadap dirinya dengan menggunakan gaya bahasa yang tersendiri. Gadis juga lebih berhak terhadap dirinya, itu dibuktikan oleh Nabi dengan cara dia yang tersendiri. Tapi kedua-duanya lebih berhak daripada orang lain. Kedua-duanya lebih berhak. Sebab apa begitu? Sebab menurut kebiasaannya, menurut uruf masyarakat mana-mana pun, dia kata anak dara ni orang tidak pinang, tidak royak ke dia sendiri biasanya. Kalau nak masuk tu, orang masuk melalui wali dia, berbeza dengan hak janda. Itu mengikut kebiasaan. Oleh kerana dia ni lebih berhak terhadap dirinya, anak dara ke apa ni, dan peminangan terhadap dia tu berlaku melalui wali, maka di situlah disuruh wali tu tanya, minta kereta. Di situ. Sebab itulah kata tu. Jadi dia tidak boleh mengahwinkan selagi tidak dapat kepastian tentang keredaannya, puas hati dia, persetujuan dia. Aku tu dia begini. Lepas tu dia kata
Kalau kita pakai cara lagu ni, jadi semua riwayat tu boleh pakai lagu. Boleh pakai. Kalau tidak, mana kena ketepikan, setengah-setengah hadis kena ketepikan. Ni jadi boleh pakai lagu. Tak apalah, kita nak rekah. Kalau banyak menggunakan kaedah sangat pun kan, tak berapa dapat juga. Baik kita pergi kepada muka surat 107. Dia ambil, dia petik daripada Syaukani. Syaukani kata, hadis-hadis bab ini menunjukkan bahawa anak dara yang sudah balik, anak dara yang sudah balik, kalau dikahwinkan tanpa izinnya, tidak sah akad itu. Mana dia tidak terima lah konsep wilayah ijbar, paksa tadi. Bukan paksa, mana dalam bentuk tadi lah, tanpa izin tu, dia tak terima. Inilah pendapat Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Itrah ni, ulama-ulama dari kalangan Ahlul Bait, Hanafiyah, dan Imam Tirmizi mengatakan inilah pendapat aksari ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmu, majoriti ahli ilmunya kata lagu ni. Kata lagu ni bukan serupa dengan hak Syafi'i itu, tidak. Hak Syafi'i itu tidak majoriti, hak majoritinya hak ni. Tapi hak sah lagi, hak kata tak payah minta izin itu, minta izin itu cuma lebih molek saja. Hak ni pendapat Malik, Syafi'i, Laith, Ibnu Abi Layla, Ahmad, Ishaq. Dia mengatakan harus seseorang ayah itu mengahwinkan anak dia tanpa dia izin, tanpa dia izin. Boleh. Tetapi Syaukani kata, maknanya Syaukani ni dia tidak setuju dengan hal itulah. Hadis Abdullah bin Buraidah akan datang menolak dapat mereka ini, kata dia. Tidak sesuai dengan dapat mereka ini. Lepas tu hak mereka berhujah dengan mafhum hadis as-sayyib ahaqqu bi nafsiha min waliha. Dia pegang dengan mafhum waktu, bermakna wali lebih berhak terhadap anak dara ni daripada diri dia. Itu mafhum dia. Jawabnya kata dia tak boleh nak pegang dengan mafhum ni kalau berlawanan dengan mantuk. Seperti kita kata tadi lah. Jadi Imam Syafi'i pakai tanya apa tu, minta izin tu, mana atas dasar macam pujuk gitu, bincang gitu je. Kalau tak tanya, tak rayak, tak minta izin, tak apa, boleh. Tapi seperti kita kata tadi lah, boleh. Bukan semua wali belakang boleh. Tak boleh. Hak orang panggil yang ada wilayah ijbar, hak tu saja. Atau wali mujbir, ayah tu, hak tu ya. Hak lain tak boleh. Hak lain kena minta izin juga. Tak apalah. Lepas tu bijak lebih kurang gitulah. Mana bagi Udaimah ni, dia pegang dengan hadis tu, anak dara tidak boleh dikahwinkan tanpa dibenarkan olehnya, kena minta izin, ayah sekalipun. Ayah sekalipun. Ini tak apalah. Jadi salah satu dalil lagi orang duduk pegang, orang kata boleh tu, dia kata Abu Bakar mengahwinkan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia minta izin apa? Apa makna minta izin? Dia budak. Dia budak dia. Dia pegang tu. Salah satu. Jadi dia kata hak minta izin ni kalau anak dara hak sudah balik. Kalau hak tidak balik, tak payah minta izin. Boleh kahwin saja. Buktinya Aisyah tu lah, ada situ juga lah perginya, ada Aisyah tu pergi. Tapi ramai juga ulama kata tak boleh, hak tu termasuk kes kecuali tu, kes yang istimewa khusus. Hak ni khusus dengan Nabi ni, kecuali daripada kaedah tadi. Ada juga yang kata gitu. Ada juga yang kata tak, hak ni khusus dengan Nabi saja, hak boleh lagi.
Ramai juga ulama yang mengatakan dah kalau anak dara tu hak sudah balik tu kena minta izin. Apa makna suruh minta izin? Jadi kalau hak bawah umur, apa makna minta izin? Dia tak tahu ke satu. Ya dia suruh minta izin tu nak reti lah. Kalau dia tak reti, tak boleh lah. Lepas tu hak masalah hak kata menikah Aisyah tu, hak tu ni lah benarnya. Asas tu sendiri. Betul ke menikah bawah umurnya? Tapi bagi orang-orang yang timur, dia kata memang bawah umur. Jadi tak minta izin ni. Hak kata perlu minta izin tu anak dara yang sudah balik. Anak dara yang tak balik, yang kecil lagi kau, tak apa, boleh kau. Kita kata kalau setara anak dara besar tu tak boleh, kena minta izin. Hak nu lagi lah, tak boleh. Kalau minta izin, apa makna izin dia? Dia tak ketiga satu. Siapa kau? Dalam banyak lah, dalam mazhab banyak dia sebut. Kau tak erti kau satu lagi, bayi dia suruh tu. Boleh juga kalau nak ni. Tahu ke apa? Cumanya ada kata nanti dia besar, bagi pilihan kepada dia. Dia setuju ke tidak? Kalau dia setuju boleh tu. Kalau tidak, boleh batal. Ada juga kata gitu. Kan banyak tu pencanggahan tu. Ya senangnya, tak. Tak ada. Kalau selagi keizinan dia tu tidak boleh dipakai, tidak boleh diambil kira, tak ada. Ada juga yang mengatakan hak suruh minta izin ni hak cerdik, gadis anak dara yang cerdik. Tapi kalau anak dara hak tak cerdik, hak tu tak payah minta izin. Misalnya lagu anak tadi gila kah? Dia gila. Lepas tu orang gila nak nikah juga kah? Nah. Ataupun dia bodoh terajak tak tiga satu dah. Tak ada, boleh. Jadi kalau kita kata semua mengambil kira al-ayyim tu lebih berhak, anak dara kah lebih berhak belaka terhadap diri dia, maka semua termasuk orang gila, orang tak cerdik, sikit abuk tak cerdik tu. Tetapi ada juga dia cerdik, dia ada juga minat kau tu hak ni, ada juga. Jadi nak wakil kau lagu mana? Kalau keizinan dia tak ada arti, izin pun dia tak faham ke satu. Boleh ke tidak si ayah dia mengahwinkan dalam keadaan itu? Kalau tak boleh, jadi jatuh ke ayah juga. Mungkin dia nak, sama ada perempuan atau lelaki itu nak nikah, pada mana? Jadi tak ada jalan. Dengan sebab itu kata molek juga, ada hadis hak kata minta izin ni hak balik hak cerdik. Hak kata boleh, hak tu kalau tidak cerdik, tak apa kalau tidak cerdik. Jadi ayah dia kahwinkan. Sebab apa? Dia tengok banyak kebaikan. Lepas tu kalau boleh anak apa jadi lagu mana? Tu boleh dikawal kemudian. Tu boleh dikawal kemudian. Macam-macam caranya boleh diusahakan, boleh dipisah tu. Cuma yang penting duduk sekali. Sebagai seorang manusia, kita tengok binatang kalau tak ada akal, tak ada kamu satu tu, dia ada juga pasangan dia. Dia memuaskan juga nafsu dia. Manusia hok gila apa boleh dia ada juga lagu tu. Sebab gila tu, kalau kita kata gila je ni ganas sangat tu, nak bunuh orang tu tak kira tu sampai berkah tu. Tapi gila ni banyak macam, banyak perekat juga. Ada juga yang tak ada kawasan tu, kalau boleh kehendak dia tenang tak ada apa. Kalau tak boleh kehendak dia tu jadi babak kosinya. Adalah kata itu nak lagu mana. Jadi kalau kita kata mesti kena izin, hak lagu tu nak apa makna izin? Tak ada makna izin. Dengan sebab itu ada kebenaran juga hak kata wali tu boleh mengahwinkan tanpa izin. Wali lebih berhak dalam keadaan itu. Sebab hak kata hak kena tanya ni hak cerdik, hak sudah balik. Kalau hak tak cerdik balik dah pun. Tetapi wilayah ijbar hak boleh buat lagu tu tanpa izin, tanpa apa dia boleh. Ayah dengan datuk saja. Sebab ni dua orang yang sangat rapat, sangat mahukan kebaikan anak dia atau cucu dia. Dia tidak akan buat sewenang-wenang, mudah-mudah ikut selera. Kalau dia bagi tu memang dia kira bagus, baik untuk anak atau cucu dia. Tapi kalau orang lain boleh jadi lagu lain. Kira-kiranya pada umum manusia ni ayah tidak jual lah anak. Ada juga tak kira lah. Kira hak asas dia, hak sebenarnya, hak tidak Islam pun lagu tu.
Tak apalah. Lepas tu dia kata, Ibnu Rushd kata, dia kata hak umum lebih aula daripada mafhum bila khilaf, kata tanpa khilaf. Jadi hak tadi itulah al-ayyim ahaq bi nafsiha, hak tu umum lebih aula daripada mafhum. Ya Imam Syafi'i faham bila khilaf. Terutama ada hadis Muslim, al-bikru yastamiruha abuha. Jadi anak dara ayah dia kena minta perintah, kena tanya dia dulu. Ayah dia usah kau orang lain, ayah dia pun kena gitu. Tapi hak ni sebab kita kata tadi lah, ia cerdik, yang balik dah cerdik. Jadi hak ni adalah nas yang terang, bermakna dia lebih berhak. Kalau dia tidak lebih berhak, apa makna tanya? Apa makna tanya? Ibnu Hazm berkata, ini Ibnu Hazm pula, kita tidak mengetahui ada dalil sama sekali pada orang yang mengharuskan mengahwinkan anak dara yang sudah balik, yang sudah cerdik, tanpa perintah. Tak ada. Orang kata tanpa perintah ni pun boleh kahwinkan, tak ada dalil. Tak ada dalil. Ibnu Jarir pun kata lagu tu juga, tak boleh diijbarkan, tak boleh tanpa izin gitu dikahwinkan, tak boleh. Tak apalah. Gitulah lebih kurang perbincangannya. Walau bagaimanapun benda ni benda khilaf. Benda ni benda khilaf. Ada orang pakai lagu ni, ikutlah pakai lagu tu. Macam tempat kita ni dia pakai tadi. Tapi pakar tadi pun secara umumnya tidak juga. Terutama zaman sekarang. Zaman itu rajin juga dengar dia guna kuasa tu, wilayah ijbar tu. Jadi anak tak tahu mana, orang tahu ini suami kamu, inilah suami kamu. Yang anak tu pingu-pingu, tak tahu ke satu apa dah, kena ke tak kena, tak cak. Dia jadi. Dia jadi. Tapi sekarang ni banyak orang bicara, tanya anak gapo, memang gitu guna ni sekarang ni pun. Tapi kita nak pakai hadis al-ayyim haqqu bi nafsiha dengan makna umum. Lepas tu umum betul, tak boleh juga. Sebab kata hak tidak nikah tadilah, gila ke apa tu, tak nikah, lepas hak bodoh ke lagu mana. Dia kalau lebih berhak terhadap diri dia. Kalau lagu tu janda pun serupa juga. Janda yang tidak cerdik, dia tidak lebih berhak terhadap diri dia. Itulah peranan wali ada di situ. Peranan wali itu ada di situ. Jadi kita tak boleh pakai secara umum sangat juga. Tapi nak pakai khusus sangat pun tak sedap juga. Khusus sangat tu lagu mana? Mana ayam tu dengan makna janda. Kalau tidak janda semua cerdik, tak cerdik kau tak payah tanya, tak apa. Tak sedap juga lagu tu. Jadi hak moleknya ambil jalan tengah. Jalan tengah. Sebab kata tadi ada keadaan-keadaannya dia tidak lebih berhak terhadap diri dia. Ada keadaan-keadaannya memang dia lebih berhak. Masuk kanak-kanak dia tak ada. Dia cerdik, tapi dah budak nak cerdik setara mana. Dan kebenaran dia seperti mana dalam perkara-perkara lain, akad dia kita tidak kira. Misalnya seorang budak kecil, dia tidak mayit lagi, dia pergi beli mengecung dah, pergi beli mengecung satu kotak dah buat klik. Lepas tu kalau mengikut fiqh Syafi'i pun dia boleh mungkin batal ya. Sebab apa? Anak dia tak kerti ke satu, dia boleh fasahkan jual beli itu, batalkan jual beli itu. Sebab apa? Jual beli itu tidak sah. Sebab apa tidak sah? Ni hak jual beli dia tak kerti ke satu. Jadi kanak-kanak kalau kita ambil kira dia tahu ke dia. Lagi tak boleh lah. Kalau dia nak buat dalil dengan Aisyah tu, sebab kita kata tadi lah, banyak khilaf di situ. Ada yang kata itu khusus untuk Nabi saja, kalau dia terima tu. Kalau kata tidak khusus, dia akan timbul masalah banyak. Dalam masyarakat. Sebab tu orang tak pakar. Walaupun kata terima, ada lepekoh Syafi'i ada pun tak pakar. Seperti mana tak pakai hak itulah, kata aurat apa di mahram ni antara pusat dan lutut. Pamak kita, kakak kita, adik kita di rumah tu pakai lagu itulah.
Dan bukan dalam mazhab Syafi'i kata begitu. Aurat mahram sama mahram dia antara pusat dengan lutut, lelaki perempuan pun lagu tu. Jadi ada kau orang pakar, orang bermazhab Syafi'i walaupun ada dalam kitab ni, ada pakar? Tak pakar, tidak praktikal. Kalau lagu tu jadi sport lah. Orang dalam bukit ni, dalam hutan ni, buat nu. Tapi dalam kitab mereka memang sebut gitu. Banyak juga orang sebut ni tak boleh nak pakai, tak boleh. Apa yang tak boleh pakai? Kalau betul-betul sunnah, pakai. Tak boleh. Jadi hak sebenarnya, sebab itulah ulama bahas lagi masalah umur. Jadi kalau kita kata umur tu tidak nak tahu, tidak 9 tahun, selesai. Tak boleh jadi pegangan lah. Tak nak jadi pegangan lah. Hak tu keliru. Hak tu keliru. Seperti mana Imam Abu Daud kata, hak sebut ayah ni tidak mahfuz. Hak lain tak apa. Hak tu tidak mahfuz. Dia boleh berlaku gitu. Tidak mahfuz tu, hak tu tidak sahih lah. Hak tu tidak sahih. Boleh berlaku lagu tu. Tidak kata semua ada dalam hadis tu semua terima lah. Ada. Seterusnya Imam Abu Daud mari riwayat lagi, as-sayyib ahaqqu bi nafsiha bil waliyah. Sebab tadi cuma ni dia guna as-sayyib. Kalau as-sayyib ni jelas dengan makna janda, tak boleh pergi dah kan. Sedangkan ayyim tu lebih luas makna dia. Jadi anak dara, ayah dia kena tanya dia. Imam Abu Daud kata hak sebut ayah dia kena tanya dia ni, tu tidak mahfuz. Mana tidak mahfuz, tidak sahih lah tu. Hak betulnya seperti tadi, iaitu anak dara diminta perintahnya untuk mengahwinkannya. Tu tak ada sebut ayah. Tak cara lah ayah. Wali tu siapa? Ayah kau, abang kau, siapa? Tak cara. Ni kalau kata ayahnya kena minta izin. Kalau abang dia tak payah. Pula cuma je mungkin orang kata dah kalau setahu ayah kena minta izin, kena minta kebenaran. Abang lagi lah, sebab dia wali lebih rendah lagi daripada ayah. Kecuali kalau kita pakai gitu. Tapi bagi ulama hadis tak cara tu, tak cara mafhum tu, dia kira ni tidak mahfuz, ada sebut ayah. Sebut ayah kau siapa kau tak ada, tak kira. Jadi semua kena tanya, dia. Seterusnya riwayat daripada Ibn Abbas lagi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kata wali tidak ada apa-apa hak terhadap janda, anak dia lah. Dan anak yatim perlu diminta perintah. Diam dia tu merupakan kebenaran ataupun pengesahan, pengakuan daripada dia. Jadi hak ni hadis ni lebih kurang hak ni kita sudah jumpa dah dulu. Al-yatimah tusta'maru fi nafsiha. Mana sebenarnya pada ni. Dalam babul fil istimah, bab minta perintah. Di situ riwayat daripada Abu Hurairah, tusta'maru al-yatimah fi nafsiha. Anak yatim kita sudah bicara. Anak yatim tu apa makna di situ? Bukan makna anak yatim dia anak yatim mati, jadi tak lewat dalil lah. Ni bawah umur boleh juga nikah ni anak yatim. Kita bicara tu. Ni sebut anak yatim ni bi'tibari makana, dengan mengambil kira hak sebelum tu. Kalau tak sebut anak yatim tak tahu dia tu apa dia latar belakang dia. Anak yatim kau tidak anak yatim. Jadi anak yatim dulu anak yatim. Sekarang ni ketika nak nikah ni tidak anak yatim lah. Sebab kalau anak yatim budak lagi nak minta izin kepada dia, apa makna? Ni kena minta izin untuk mengahwinkan dia. Jadi orang-orang lain sama juga. Begitu kena minta izin, kena minta kebenaran dia. Minta kebenaran Imam Syafi'i pakai dengan makna bicar, pujuk, kecek dengan dia gitu.
Bukan kebenaran untuk mengahwinkan tu terhenti di atas kebenaran dia ni. Tak. Selagi dia pakai yatim ni dengan anak-anak yatim lah. Kalau anak sendiri tak payah minta izin, minta kebenaran. Hak suruh minta kebenaran ni kalau anak yatim bukan anak dia. Dia penjaga saja. Sebab tu kena minta izin. Ni tak nak kena dengan ayah, kata dia. Kalau ayah tak payah. Dia takwil begitu. Dia takwil begitu. Jadi yang betulnya nak suruh tanya, nak suruh apa tu isyarat dah kepada dia cerdik. Dia kena siapa masa tu. Hak tu hak Nabi kenanya nak kalau menikah orang perempuan ni. Biar kita boleh tanya dia cerdik, dia faham, dia boleh setuju, persetujuan dia tu boleh diambil kira. Jadi kalau kanak-kanak apa maknanya? Itulah ceritanya. Kemudian riwayat daripada Khansa binti Khidam atau Khidam, ayah dia mengahwinkannya, dia tu janda. Jadi hak ni menguatkan janda ni wali tidak lebih berhak daripada dia. Dia tak suka, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, dia royak cerita tu. Nabi SAW pun batalkan nikah, batal. Inilah satu bukti bahawa janda itu lebih berhak terhadap diri dia daripada orang lain. Jadi apakah di sini kita boleh buat kesimpulan? Imam Abu Daud nak cerita kalau anak dara tidak lebih berhak, wali dia lebih berhak terhadap dia. Tak boleh, sebab dia mari debak sebelum pada ni. Bak anak daranya. Bak anak dara ni bak sebelum pada ni, iaitu babun fil bikr yuzawwijuha abuha wa la yasta'miruha. Tak boleh juga anak dara pun. Nabi telah batal bagi pilihan juga kepada apa ni anak dia tu. Cumanya orang-orang yang kata sah tu, dia kata apa Nabi bagi pilihan? Apa Nabi bagi pilihan? Pilihan nak terima hak ayah dia kahwin dengan dia tu dengan orang tu, bermakna kita kena katalah kalau ada pilihan mana tak akad lain. Apa tidak akad lain? Kalau tidak akad lain bermakna perkahwinan itu sudah sah. Itulah kita katanya. Dia kata kalau wali ni akad sudah sah walaupun tanpa kebenaran anak dia. Cuma Nabi bagi pilihan untuk terus atau tidak. Bermakna di sini Nabi bagi pilihan kalau dia nak tu tak payah akad lain pada waktu menunjukkan sah. Hak ni pula kata dah. Nabi bagi pilihan ni kalau nak nikah akad lain lah. Akad lain. Sekarang ni dia sudah benar, dia sudah setuju. Akad semula. Gitu bagi pilihan tu. Ataupun tak sih. Tak sih, tidak. Putus. Ni pula kata bagi pilihan untuk putus. Apa makna putus? Putus tu makna sudah terjalin dah. Bagi pilihan untuk pisah. Apa makna? Ni pula kata dah, bukan makna terjalin dah, tak terjalin lagi, tak terikat ke apa-apa lagi. Bagi pilihan untuk nikah kau tidak. Gitu. Jadi tak sih, tak ada lah. Kalau dia akad lain. Itu beza kan? Beza situ. Beza dah betul. Jadi Nabi SAW batalkan nikah. Jadi berdasarkan hadis di dalam bab sebelum pada ni dan bab ni, kedua-duanya lebih berhak terhadap diri dia. Janda pun lebih berhak. Sebab apa? Nabi batalkan perkahwinan ayah dia. Hak dulu Nabi bagi pilihan juga. Maknanya kedua-duanya lebih berhak terhadap diri dia. Hak tu hak lebih kemah. Jadi patut apa? Dia kata kena tanya. Sebab biasanya orang pergi ikut ayah anak dara. Tak kira kita, masyarakat kita, dia tak kira masyarakat anak dara, janda serupa yang di mana-mana jumpa sana sini, duk telefon orang tu orang ni. Dulu daripada ayah kan. Orang tak pergi ikut ayah, pergi ikut tu dulu. Tak kira hak tu. Kira hak masyarakat dia, hak asal. Ketika mana orang perempuan tidak bebas, tidak cari kerja, tidak menjadi orang yang menanggung keluarga ke apa, ketika tu hak kebanyakan gitu. Orang masuk ke mana? Masuk ke ayah, ke wali. Dia nak ayah hak tu. Jadi bila masuk ke wali tak boleh buat keputusan sendiri, kena tanya, kena dapat perintah dia dulu. Bermakna dia pun lebih berhak juga terhadap dirinya, serupa dengan janda jugalah. Serupa dengan janda juga. Hak tu lebih molek sebenarnya. Hak tu lebih molek. Apa saya
buat keputusan sendiri ni, ialah kalau ayah tu bijaksana, seorang yang pandai, seorang yang adil, seorang yang mempunyai pertimbangan yang baik, boleh kira masalahnya ayah ni macam-macam. Macam-macam waktu masalahnya, terutama zaman ni. Jadi kalau kita benarkan ayah, kita terimalah konsep wilayah ijbar itu ataupun wali mujibir itu, kita terima hak tu, akan ada ambil kesempatan. Berapa ramai akan ambil kesempatan yang pada hakikatnya kita boleh kata jual anak dia. Atas alasan boleh, tak cara. Berapa ramai akan berlaku begitu penganiayaan. Jadi dengan sebab itu kita kata tak boleh ke mana-mana. Kalau lebih sesuai, kalau zaman dah ni lebih molek, tak sah. Mesti kita dengar kebenaran. Apalagi ada hadis. Ada hadis. Jana ni hadis dia. Anak dara dulu sudah ada. Kedua-duanya Nabi SAW tidak teruskan. Kalau jadi, kalau molek gitu, mesti dia kata teruskan, menunjukkan persetujuan dia. Waktu yang paling penting. Persetujuan perempuan itu. Jadi dengan kita buat gini, bawa ke dalam masyarakat begini, jadi nampak kedudukan dia tu terjaga, hak dia tu terpelihara. Jadi Islam ni jaga hak perempuan itu, mengambil kira perempuan. Kalau tidak, dia mesti kata tengok, ikut selera je pun. Kepada anak yang sayang kepada ayah dia, sebab ayah dia tu baik, tak akan timbul mana masalah, tak ada mana. Boleh jadi dia kata ayah lebih tahu hak baik untuk dia, boleh jadi dia kata gitu, bukan ayah dia baik. Masalahnya ayah ketuk kau tidak lagu tu, hak kebanyakannya learning. Kalau dia ambil kesempatan nak kan, kadang ada orang kaya kau, ada keuntungan dunia gapo-gapo dia pun buya ada. Yang anak tak setuju pun tak cara, sah dah. Bawa mahkamah mana pun, kalau mahkamah mazhab Syafi'i, sah dah, tak benar dah. No. Ambil kesempatan daripada waktu berat. Nyaya lah. Nyaya kepada perempuan itu. Apalagi kalau dia ambil kesempatan terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak apalah daya ni, dia tiga pun tak tahu satu. Jadi benda ni akan diambil kesempatan oleh orang-orang yang rakus dan mencemarkan nama baik ajaran Islam. Kadang semata-mata nak dunia tu ataupun ayah nikah nanti dah besar payah. Dia tak weh gitu gini, dia tak setuju lah, dia gini. Baik nikah kecil, dah kalau nikah kecil boleh. Banyak. Sebab tu kata kena fikir, nak pilih apa-apa ni kena fikir. Apa akibat? Adalah tidak bijaksana, tidak sesuai sama sekali dengan Islam kalau kita ambil mana-mana tanpa memikir kesan dia, akibat dia, terutama hak buruk dia. Sebab apa? Hak kenanya kita tak apa, kita akan mati, kita akan sesal, orang akan lupa kita. Islam lagu mana pandangan orang terhadap Islam? Dan adakah hak tu keputusan Islam tu keputusan semua dah? Bahkan Imam Tirmizi kata hak aksari ahli ilmi kata tak boleh. Hak tu hak majoritinya ahli ilmunya, bukan kata boleh, tak boleh, kena minta izin berlaku dengan kebenaran, tak kira janda, tak kira anak dara. Hak tu hak dia kata majoriti ahli ilmu. Dan dengan sebab tu kita tak boleh kata ni tak Islam benar, tak boleh, kena fikir. Dengan sebab tu lah pihak berkuasa dalam gapo-gapo benda dia kena fikir boleh. Nak keputusan nak ambil hak mana, nak jadikan landasan peraturan ataupun undang-undang, nak jadikan undang-undang tu hak mana. Takut jadi jatuh penyayang, orang ambil kesempatan. Itulah. Jadi rasanya setakat itulah dulu untuk malam ni, kita akan sambung semula. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi.